Yang ana kasihi Ustaz Muhammad Azizi bin Hassan, YDP ISMA Nilai. Yang ana hormati dan kasihi Ustaz Muhammad Nizam bin Mat Saad, YDP ISMA Kuala Pilah. Yang dihormati Ustazah Nur Aida binti Abdul Munir, Ketua Wanita ISMA Nilai, dan yang dihormati Ustazah Ummu Habibah, Ketua Wanita ISMA Kuala Pilah. Sebelum ana pergi lebih lanjut, suka untuk nak maklumkan ucapan kali ini dipancarkan secara serentak di dua cawangan yang alhamdulillah berkat kepintaran dan kebijaksanaan yang Allah SWT berikan kepada ikhwah dan akhwat ahli-ahli ISMA yang cemerlang, menyebabkan kita mampu untuk pecahkan badan pada dua cawangan serentak. Toyol pun tak cari makan lah istilahnya. Jadi minta maaf bagi pihak jawatan kuasa teknikal yang terpaksa menunggu sebentar bagi ISMA Nilai tadi, yang kita untuk selesaikan beberapa perkara supaya kita boleh jalankan ucapan ni secara serentak insya-Allah. Ahli-ahli ISMA yang dihormati dan dikasihi sekalian, sebenarnya kita dalam satu situasi yang penuh cabaran sesuai dengan tema mesyuarat agung kita yang sebelum ni untuk bersedia menghadapi cabaran. Sebenarnya ini adalah salah satu daripada cabaran-cabaran yang mungkin kita tidak jangka, yang mungkin kita tidak pernah bayangkan, dan mungkin kita tidak pernah terfikir pun di dalam benak kepala kita, yang mana pandemik yang berlaku pada kali ini adalah satu ujian yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Yang mana cabaran ini memaksa kita untuk bersifat lebih, dalam bahasa Islam, bahasa ini lebih agile, lebih agresif, ataupun lebih tangkas untuk mencari penyelesaian bagi kita meneruskan agenda dakwah. Tidak dapat tidak, dalam keadaan Malaysia juga di tanah air kita yang cukup bergolak dari sudut politik, dari sudut ekonomi dan dari sudut sosial, semua orang termasuklah ahli ISMA sendiri berpusu-pusu untuk mencari jalan penyelesaian. Dan kita sebagai ahli ISMA ni mestilah sentiasa mencari jalan untuk mengenengahkan kepada masyarakat bahawa al-Islam adalah huwal hal, Islam adalah salah satunya jalan untuk menyelesaikan kemelut di Malaysia ataupun di dunia pada hari ini. Ahli-ahli ISMA, ikhwah dan akhwat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bila kita tengok pandemik COVID-19 di tanah air ini, kita melihat bahawa masyarakat sebenarnya kembali kepada Islam dari sudut satu aspek. An-nazafatu minal iman adalah salah satu daripada penyelesaian yang tuntas dalam masalah pandemik ini. Dan penyelesaian ini sebenarnya datang daripada Islam secara hakiki. Dr. Dorib Asrajani pernah menulis dalam salah satu buah kitabnya Sumbangan Umat Islam kepada Dunia. Dia mengenengahkan bagaimana apabila Islam datang menguasai tamadun yang dikuasai oleh Eropah pada waktu itu, sebenarnya sifat kebersihan ini datang sebagai satu bentuk perubahan yang baru buat masyarakat Eropah. Tidak pernah terfikir bagi masyarakat Eropah itu untuk jaga kebersihan sebenarnya. Untuk mandi, untuk bersihkan badan, untuk buka kasut masuk rumah dan seumpamanya lah. Ini budaya-budaya yang datang daripada Islam itu sendiri. Hakikatnya, inilah penyelesaian yang Islam berikan kepada kita jika kita berfikir. Dan masyarakat tidak terpaksa untuk kembali kepada fitrah bagi menyelesaikan masalah mereka. Namun begitu, yang kita sedihkan ialah malangnya masalah-masalah lain yang menimpa umat Islam, kita tidak kembali kepada Islam. Kita berharap supaya mereka kembali kepada Islam dalam semua segenap masalah, syumul Islam itu, tetapi itu tidak berlaku. Jangan kata orang bukan Islam kita bagi diskaun lah, kerana mereka mungkin tercabar untuk mempercayai hikmah-hikmah Islam itu sendiri. Yang kita sedih lebih lagi ialah umat Islam sendiri yang percaya kepada Islam dalam setengah masalah sahaja. Tetapi bila pergi kepada isu politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, mereka mengambil penyelesaian yang lain daripada jalan Islam. Ahli ISMA yang dirahmati Allah sekalian, itulah tanggungjawab kita, iaitu kemampuan kita untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada masyarakat. Inilah kemahiran dan kemampuan yang perlu kita pasakkan dan kita bina secara kukuh dan kuat dalam ISMA-ISMA di cawangan. Kalau kita soroti perkembangan ISMA di negeri-negeri di cawangan ni, kita banyak memecah-mecahkan, atau bukan memecah belah kan, tetapi kita pecah-pecahkan cawangan ni daripada cawangan yang besar kepada cawangan yang kecil.
Kita tengoklah even dalam Negeri Sembilan sendiri, daripada mula dengan Isma Seremban pecah kepada Negeri Sembilan, Port Dickson, Kuala Pilah, dan kemudian negeri-negeri lain, dan kita pecahkan kecil-kecil lagi. Sampaikan ada cawangan-cawangan Putrajaya insya-Allah, Iskandar Puteri insya-Allah di Johor, dan juga Sarawak pecah lagi kepada cawangan-cawangan yang kecil pada masa akan datang. Apakah tujuannya? Apakah tujuan semua ini? Ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahawa risalah Islam ini sampai ke sepelosok negeri tersebut, ke kampung-kampung, ke taman-taman, ke lorong-lorong. Firman Allah SWT kan yang kita biasa dengar kan, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Itulah sifat dia kan, datanglah seorang rijal itu daripada hujung bandar kepada hujung bandar. Itulah gambaran yang kita nak berikan kepada semua ahli Isma yang mana kita nak risalah ini pergi hingga mendalam dan berasas kepada masyarakat. Saudara dan saudari, ahli-ahli Isma yang dikasihi Allah SWT sekalian, mengukuhkan pasak Islam dalam masyarakat ini mesti, wajib, perlu dilakukan sehingga Isma dapat sokongan akar umbi istilahnya. Analoginya, kita tidak mahu Isma ni macam pokok hidroponik. Bunga dan daunnya banyak, ada buah semua, insya-Allah. Kembang, cantik, mekar. Tetapi akarnya halus, terapung di air. Mati dengan mudah jika kita tarik dengan tangan kita. Apa yang kita mahukan adalah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Dan maknanya akarnya kuat, berpaut kepada tanah. Dan dahan-dahannya, ranting-rantingnya mencapai dan menggapai langit. Menyebarkan Islam segenap pelosok negeri dan negara insya-Allah. Maka dengan itu tidak dapat tidak Isma di peringkat cawangan disarankan untuk merangka projek-projek lokaliti yang sesuai dengan kehendak dan keperluan masyarakat setempat. Kajian yang kita minta Isma Cawangan lakukan dan kita sarankan untuk dilakukan dengan tekun dan teliti untuk dapatkan maklumat yang tepat. Inilah kita katakan kajian lapangan, kajian lokaliti yang kita sebut sebelum ini. Dapatkan angka, data yang sedekat mungkin dengan masyarakat. Elakkan daripada menggunakan andaian dan sentimen semata-mata dalam kita menyusun projek-projek. Lagi tepat maklumat kita, maka lagi tepatlah penyelesaian masyarakat yang kita akan buat supaya masyarakat lebih terkesan dengan projek-projek yang Isma lakukan. Saudara dan saudari ahli Isma yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi aspek yang perlu untuk kita cakna atau kita ambil perhatian adalah dari perkara ketokohan, daripada aspek-aspek melahirkan tokoh di Isma. Di pusat pun kita usahakan untuk buat projek-projek nasional bersifat untuk membina tokoh. Dan juga di cawangan kita sarankan untuk menyusun tokoh-tokoh ini supaya muncul dengan kuat dan berpengaruh di dalam masyarakat setempat. Maka ada perkara yang kita perlu ubah, kita kena bersedia untuk ubah. Sekiranya penampilan ataupun gaya perlu kita ubah supaya sesuai dengan masyarakat kampung kita, maka kita ubahlah. Tingkatkanlah aspek qudwah, contoh, teladan, supaya kita ni jadi contoh dan ikutan dalam masyarakat. Baik di dalam media sosial, ataupun baik di dalam pertemuan fizikal, ataupun dalam interaksi fizikal harian kita dalam masyarakat. Qudwah ini, saya dan saya sekalian, besar ruang lingkupnya. Dari sudut akhlak, dari sudut kehidupan berkeluarga, dari sudut kerjaya, dari sudut kestabilan emosi, kematangan, ukhuwah dan seumpamanya. Itulah ruang lingkup maksud qudwah yang kita dambakan. Saudara dan saudari ahli Isma yang dikasihi sekalian, untuk kita memasakkan ataupun mendapatkan akar umbi yang utuh di cawangan-cawangan, maka wujudkanlah pusat-pusat di negeri ataupun di daerah masing-masing yang boleh menjadi mercu ataupun syiar kepada dakwah Isma. Dia boleh jadi pelbagai bentuk ya. Boleh jadi pusat komuniti, boleh jadi pusat pengajian, boleh jadi pusat hikmat masyarakat, apa sahaja center, pusat yang sesuai dengan agenda-agenda cawangan di lokaliti masing-masing. Carilah lokasi yang strategik, jelas dilihat, menonjol dengan imej yang mesra dan mudah untuk dikunjungi. Kita faham dan kita insaf bahawa mendapatkan pusat-pusat yang terbaik ini dari sudut strategiknya, lokasinya, cantiknya, memang akan memberikan kita cabaran yang besar dari sudut keuangan, mendapatkan infra yang baik, dari sudut aset, mengumpulkan dana. Inilah cabaran kita.
Namun begitu, seperti yang kita insafi awal tadi, cabaran akan silih berganti. Kali ini mungkin cabaran kita dana. Akan datang seandainya dana selesai, kita akan ada cabaran yang lain pula. Itulah hakikatnya. Jadi janganlah kita berasa lemah ataupun berasa terlalu pasif seandainya kita teruji dengan isu-isu dana. InsyaAllah kita bincangkan dengan baik, kita usahakan dengan usaha yang terbaik dan kita akan dapat jalannya. InsyaAllah. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudari ahli Isma yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, persaingan akan terus berlaku. Kita bersaing sebenarnya dengan pelbagai pihak. Yang liberal, even yang Islamis pun istilahnya. Kita tetap bersaing. Dan jangan rasa bahawa kita dah bekerja kuat. InsyaAllah memang ahli Isma ni bekerja kuat. Siang dan malam. Tidak berhenti. Namun begitu kita kena sedar juga dan kita kena terima hakikat juga bahawa orang-orang yang menentang Islam bekerja kuat juga. Dari sudut mereka lah. Kita sebenarnya kena berterusan untuk bekerja lebih kuat daripada mereka. Al-Fadil Amir, Ustaz Abdul Aziz Abdul Rahman pernah menukilkan satu kalam emas yang dia ambil daripada pujangga-pujangga Arab yang lalu, yang dia kata An-Nasru sabru sa'ah. Dan pertarungan ini dia akan dimenangi ataupun kejayaan ini akan datang jika orang tu bersabar 1 detik, 1 saat, 1 minit lagi. Itulah hakikat kejayaan. Yang akan dimenangi hanya orang yang sabar sikit saja lagi. Kita mainlah boxing ke, kita berlari ke, kita main badminton ke, kan, kita maraton ke, sebenarnya orang yang menang ialah orang yang menekan usaha dia dan bersabar sikit saja lagi, dan pihak lawan dia tu pula mengalah sikit saja. Maka itulah hakikat kemenangan. Sabar 1 detik lagi, insya-Allah kemenangan milik kita. An-Nasru sabru sa'ah. Usahalah kita bersama-sama untuk tambah kekuatan Isma daripada sudut kekuatan bilangan, dari sudut kualitinya, ahlinya, akhlaknya, dari sudut kekuatan dananya, infrastrukturnya, materialnya, dan juga kekuatan-kekuatan yang lain, insyaAllah. Akhir sekali, saya menyeru kepada semua ahli Isma, termasuklah diri saya sendiri, bahawa untuk kita bertakwa dan taatlah kepada Allah SWT ketika dalam bersendirian dan juga ketika kita berhadapan dengan manusia. Istiqamahlah di jalan ini sehingga ke akhir hayat. Berjuanglah, mujahadahlah untuk kita lawan hawa nafsu ni yang sentiasa menarik jiwa untuk mengalah dan berehat. Tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantunglah kepadanya. Dialah sebaik-baik tempat bergantung. Moga Allah menerima segala amal yang kita lakukan. Pilihan kita, saya dan saya sekalian, adalah sama ada an-nasru was-siyadah atau mautu was-syahadah. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan AJM Cawangan, Isma Nilai dan Isma Kuala Pilah. Selamat memilih pemimpin yang terbaik dan selamat maju jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.